Okey, bab 7, keelektrikan dan kemagnetan. Okey. So awak boleh bukalah modul awak, buka muka surat 63, surat 63 lah. Okey. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, dalam subtopik 7.1 keelektrikan. Okey. Tenaga yang digunakan oleh kincir angin untuk mengepam air ialah, okey, apa tenaga yang digunakan oleh kincir angin untuk mengepam air? Okey, ada 4 pilihan jawapan. Tenaga haba, tenaga kinetik, tenaga nuklear dan tenaga cahaya. Okey. Jadi tenaga yang mana yang digunakan oleh kincir angin untuk mengepam air? Okey. Apa? Okey, jadi jawapan dia adalah B, tenaga kinetik. Okey, jadi tenaga kinetik ni adalah tenaga yang disebabkan oleh pergerakan. Okey, yang menyebabkan pergerakan. Okey, jadi angin akan meniup kincir angin. Kincir angin akan berputar. Okey, masa putaran tu itu akan menghasilkan tenaga kinetik. Okey. Okey, soalan nombor 2. Contoh-contoh tenaga kimia adalah, okey, ada 4 pilihan jawapan iaitu bom atom. Okey, yang kedua makanan, yang ketiga sel kering dan keempat api. Okey. Jadi yang mana antara yang berikut adalah contoh-contoh bagi tenaga kimia? Tenaga kimia. Apa yang dimaksudkan tenaga kimia ni? Maknanya dia menghasilkan tindak balas kimia semasa penghasilan tenaga tersebut. Okey. Jadi dekat sini jawapan dia adalah B, 2 dan 3 iaitu makanan dan sel kering. Okey. Bom atom dia menggunakan tenaga apa? Contoh bagi tenaga nuklear. Okey, bom atom adalah tenaga nuklear, manakala api adalah tenaga haba. Okey. Jadi contoh bagi tenaga kimia adalah makanan dan sel kering. Okey. Okey, soalan nombor 3. Antara berikut sumber tenaga manakah yang boleh didapati di sekeliling kita? Yang mana yang antara berikut adalah tenaga yang kita boleh lihat, kita boleh dapati di sekeliling kita? Okey. So jawapan kat sini ada 4 pilihan jawapan iaitu angin, matahari, ombak dan air. Jadi mana antara berikut yang kita boleh dapati di sekeliling kita? Okay, angin. Adakah angin kita boleh lihat dekat sekeliling kita? Angin. Angin tak boleh. Tak boleh. Angin awak tak ni tak rasa angin. Oh, angin rasa. Okey, matahari ada tak dekat sekeliling? Boleh nampak tak? Awak pergi kat luar boleh rasa tak Boleh. matahari kan? Boleh. Okey. Ombak? Ombak boleh? Ada dekat Ombak sekeliling? Sekeliling tak adalah tapi ada. Okey. Kalau awak pergi kat tepi pantai awak nampaklah ombak yang dihasilkan. Okey. Begitu juga dengan air. Okey. Jadi sumber tenaga yang kita boleh dapati dekat sekeliling kita adalah semua di atas. Okey, semua yang ada dekat sini iaitu angin, matahari, ombak dan air. Okey, semuanya kita boleh dapati di sekeliling kita. Okey, ada di sekeliling kita. Okey. So ini adalah contoh bagi tenaga apa ni? Contoh bagi tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, tenaga yang boleh diperbaharui. Okey, maknanya sumber tenaga tu tidak akan habis. Okey. Okey, soalan nombor 4, pernyataan yang manakah benar mengenai cas elektrostatik? Okey, yang ni yang saya ada minta awak hasilkan video, saya suruh awak buat aktiviti untuk awak melihat apa kesan cas elektrostatik. Okey, so awak semua dah buat. Okey, kita ucapkan terima kasih mana yang dah hantar video tersebut. Okey, jadi yang manakah berikut yang benar mengenai cas elektrostatik? Jadi kita kena tengoklah pilihan jawapan satu-satu. Okey.
Okay, soal A, apabila belon digosok pada rambut, rambut akan menerima elektron dan menegak. Okay, adakah betul pernyataan ni? Apabila belon digosok pada rambut, rambut akan menerima elektron dan menegak. Okay, jadi pernyataan ini kurang tepat lah, kurang tepat. Okay, sebab antara belon dengan rambut, rambut lebih banyak mempunyai elektron. Okay, sebab dia lebih luas, permukaan dia lebih besar. Okay, jadi dekat sini belon yang akan menerima elektron. Okay, so dalam elektrostatik ni, untuk mengesan kehadiran elektrostatik, awak gosokkan dua permukaan. Betul, macam yang awak buat dengan gunakan pembaris plastik dan kain bulu yang saya minta awak buat tu. Okay, dalam masa awak menggosok kedua-dua bahan tersebut, ada pemindahan elektron di antara kedua-dua bahan. Okey. Jadi yang mana yang mempunyai luas permukaan yang kecil, dia akan menerima lebih elektron. Okey. Jadi dekat sini yang akan menerima elektron adalah belon. Okey. Okey, yang B, apabila belon yang digosok dengan kain bulu diletakkan berhampiran air yang mengalir, aliran air akan terpesong ke arah belon. Okey. Jadi prinsip yang sama juga, belon awak gosokkan dengan kain bulu, jadi belon akan menerima elektron daripada kain bulu. Okey. Jadi dekat belon tersebut akan mempunyai elektron yang berlebihan lah, akan mempunyai elektron yang banyak, menyebabkan dia akan lebih bercas negatif. Okay, elektron dia bercas negatif. Okay, jadi apabila awak letakkan belon tersebut berhampiran dengan air yang mengalir, air yang mengalir bercas apa? Bercas Positif. pada apa? Air neutral. Air dia bercas neutral kan, sebab dia tak ada pemindahan elektron dekat situ, jadi air bercas neutral. Okey. Jadi neutral maknanya jumlah negatif dan positif dia, iaitu elektron dan proton dia sama. Okey. Jadi apabila kita letakkan belon yang bercas negatif, cas negatif tersebut akan menarik cas positif daripada aliran air. Okay, sebab kalau berlainan cas, dia akan saling menarik. Okay, kalau sama cas, kalau cas yang sama, dia akan saling menolak. Okay, jadi pernyataan B ni betul. Okay, apabila belon yang digosok dengan kain bulu, dia akan bercas negatif, dia akan menarik aliran air yang untuk terpesong ke arah belon. Okay, so jawapan dia adalah B bola lah. Okay. Okay, kita tengok pula pernyataan C. Kenapa dia salah? Okay, apabila objek bercas positif dibawa mendekati ceper logam elektroskop yang neutral, kerajang emas tidak akan mencapah. Jadi pernyataan ni salah. Okay, kalau objek bercas positif dibawa mendekati ceper yang neutral. Jadi kalau neutral, dia mempunyai jumlah elektron yang mencukupi, yang sama dengan proton yang dekat dalam dia. Okay, charge positif dalam dia. Okay, jadi objek yang bercas positif dengan positif dia akan saling menolak. Okay, jadi kerajang emas tu akan mencapah. Okay, jadi pernyataan C ni salah lah. Okay, D, semakin jauh kerajang emas mencapah, semakin kurang kuantiti cas elektrostatik pada elektroskop. Jadi pernyataan ini pun salah. Okay, kalau semakin jauh kerajang emas, maksudnya kuantiti cas elektrostatik pada elektroskop tu maksudnya semakin bertambah. Sebab tu dia semakin menjauh. Okay, maknanya daya tolakan dia akan jadi semakin bertambah. Okay. Okay, ada soalan tak untuk B ni, untuk cas elektrostatik? Jadi. Okey. Okey, soalan nombor 5. Raja menunjukkan sebuah elektroskop. Okey,
So awak tengok perhatikan pada elektroskop ni, okay, apa yang berlaku. Okay, so dekat bawah ni yang dipanggil sebagai keranjang emas. Ada keranjang emas. Apa yang berlaku pada keranjang emas ni awak tengok. Okay, so ada capahan. Jadi maksudnya dekat sini keranjang emas ni mencapah. Jadi maksudnya apa dekat sini? Okay, kita tengok pernyataan yang menerangkan untuk darjah 5 ini. Okay. Okay, pernyataan A, objek X bercas negatif manakala elektroskop ialah neutral. Okay, adakah pernyataan ni betul? Negatif dengan neutral. Jadi kalau negatif dengan neutral maknanya dia ada cas negatif juga. Kalau neutral dia ada cas negatif yang mencukupi. Okay, jadi kalau negatif dengan negatif, apa yang akan berlaku? Kalau yang sama cas, dia akan menolak antara satu sama lain. Okey. Jadi kalau objek X bercas negatif dan elektroskop ialah neutral, dia akan mencapah. Okey, jadi betul lah dengan pernyataan ni. Okey, dia menunjukkan keranjang emas dekat elektroskop ni dia mencapah. Okey. Okey, untuk B, kedua-dua objek X dan elektroskop bercas positif. Okey. Positif dengan positif. Apa yang akan berlaku? Positif dengan positif juga dia sama cas kan. Jadi kalau sama cas, dia juga akan menolak antara satu sama lain. Okey. Jadi itu akan menyebabkan keranjang emas dalam elektroskop tu akan mencapah. Okey. Jadi betul juga dengan keadaan yang berlaku pada elektroskop ni. Okay, C, kedua-dua objek X dan elektroskop bercas negatif. Okay, kedua-dua objek X dan elektroskop bercas negatif. Pun sama juga keadaan dia, sama cas. Jadi kalau sama cas, dia akan menolak antara satu sama lain. Jadi kalau objek X bercas negatif, keranjang emas bercas negatif, dia akan menyebabkan keranjang emas itu akan mencapah. Okay, jadi pernyataan C ni juga betul menunjukkan keadaan pada elektroskop. Okay, D, objek X bercas negatif manakala elektroskop bercas positif. Jadi objek X negatif, elektroskop positif. Jadi dekat sini dia berlainan cas. Jadi kalau berlainan cas, patutnya dia akan menarik antara satu sama lain. Okay. Jadi itu akan menyebabkan keranjang emas dalam elektroskop tidak akan mencapah. Okay. Sebab kalau berlainan cas, dia akan menarik antara satu sama lain. Jadi untuk pernyataan D ni salah untuk keadaan yang berlaku dalam elektroskop ini. Okay. Jadi pernyataan yang salah adalah D. Okay. Okay, Naufal ada tak Naufal? Dah masuk belum? Tadi Naufal ada tanyakan link. Okay, jadi kalau awak sempat, awak sharekan link Google Meet ni pada Naufal. Pada Naufal. Sebab tadi dia ada PM saya, keluar dekat notification ni, dia bertanyakan link. Mungkin dia tak nampak pada grup tu. Okay. Jadi siapa-siapa tolong sharekan link ini pada Naufal. Okay. Okay, soalan nombor 6. Apakah fungsi komponen elektrik berikut? Okay. Komponen ni. Ni simbol untuk apa ni? Simbol untuk Ammeter. okay, ammeter. Okay. Jadi apa fungsi ammeter? Ammeter dia berfungsi untuk apa? Adakah dia berfungsi untuk menghasilkan arus elektrik? Adakah untuk mengukur arus elektrik, mengukur rintangan, mengukur voltan? Jadi kalau ammeter fungsi dia adalah untuk mengukur arus elektrik. Okey. Jadi jawapan dia adalah B, bola. Okey, kalau untuk mengukur rintangan, apa nama alat dia? Mengukur rintangan, apa nama alat dia untuk mengukur rintangan?
Ada siapa boleh bagi tahu? Okey, apa ni unit untuk rintangan apa? Unit rintangan Ohm. ohm kan? Okey, jadi alat untuk mengukur rintangan adalah ohm meter nama dia. Okey, ohm meter. Okey, kalau voltan apa unit untuk voltan? Unit voltan apa? Volt volt. Okey, kalau awak tengok dekat bateri 1.5 V tu 1.5 volt. Okey. Jadi alat untuk mengukur voltan nama dia voltmeter. Okey, voltmeter. Okey, jap. Alright. Okey, Nofal dah masuk Nofal. Okey. Okey, untuk mengukur voltan alat dia adalah voltmeter. Okey, untuk menghasilkan arus elektrik, apa nama dia? Apa sumber untuk menghasilkan arus elektrik? Okey, itu yang macam-macam lah kan. Ada bateri juga menghasilkan arus elektrik. Okey. Sumber-sumber tenaga seperti ombak, angin yang kita bincangkan tadi itu juga adalah sumber untuk menghasilkan arus elektrik. Okey. Okey, soalan nombor 7. Jadi dah masuk untuk 7.2 pengaliran arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Okey. Ini sepatutnya awak dah belajar juga dalam RBT ni kan. RBT bab 3. Okey, arus elektrik dalam litar bersiri dan litar selari. Okey. Okey, komponen elektrik yang manakah berikut tidak diwakili oleh simbol yang betul? Okey. Okey, yang pertama Swiss. Okey, ni betul tak ni simbol Swiss? Betul. Betul. Okey, betul. Okey, yang kedua sel kering. Okey, betul tak ni simbol untuk sel kering ni? Betul. Okey, betul Jom. Okey, fuse. Okey, ada tak simbol fuse kat sini? Betul tak ni? Salah. Salah. Salah Jadi simbol yang salah adalah C. Okey, perintang betul tak ni perintang? Betul. Betul. Perintang betul perintang sama ada macam ni ataupun yang bentuk berombak tu, itu adalah perintang. Okey. So yang salah dekat sini adalah fuse. Okey. Ini bukan, tak ada pun simbol yang ada F ni, tak ada. Yang bentuk macam ni sama ada ammeter ataupun voltmeter. Dia akan tulis huruf A kalau ammeter A, kalau voltmeter V. Okey. F tak ada. Memang tak ada. Okey, nombor 8. Raja menunjukkan dua jenis litar. Okey, litar X dan litar Y. Okey, litar X ni litar apa ni? Ni bateri Bateri disambung secara apa ni? Secara selari. Okey. Kalau dalam litar Y, okey, ada berapa bateri? 1, 2, 3, 4. Ada 4 bateri disambung secara bersiri. Okey. Okey, soalan dia. Sekiranya bateri dan mentol yang digunakan adalah sama, mentol yang manakah akan menyala lebih terang apabila switch dihidupkan? Okey, yang mana yang akan lebih terang? X ke Y? Ataupun sama cerah? Ataupun kedua-duanya tidak menyala? Ni soalan pun kurang tepat ni. Ni bateri, tapi sini mentol. Tak apalah Kita anggap ni mentol. Okey, ni pun mentol. Litar dia kurang tepat. Okey. Jadi kalau mentol, antara litar bersiri dengan litar selari, yang mana yang akan menghasilkan nyalaan yang lebih cerah? Litar siri ke litar selari? Okey. Ada jawapan? Ada siapa nak bagi tahu, nak teka? Antara litar siri dengan selari, yang mana yang akan menghasilkan nyalaan yang lebih terang?
Lita bersiri. Lita selari. Ya, Yusof, lita selari ke lita bersiri? Lita selari je. Lita selari. Kurang tepat kurang tepat. Sebab kalau lita selari, dia akan membahagikan arus. Okey. Jadi yang akan menghasilkan nyalaan yang lebih terang adalah lita bersiri. Okey. Lita bersiri. Jadi jawapan dia adalah mentol pada lita Y lah. Lita Y secara bersiri kan. Okey. Kalau lita selari, dia akan membahagikan arus mengikut simpang dia. Contohnya dekat sini kalau awak tengok lita X ni, dia ada dibahagikan kepada 4 simpang. Okey, 4 cabang. Okey, atas 1, 2, 3 dan 4. Okey. Jadi arus akan dibahagikan pada keempat-empat simpang tersebut. Okey. Jadi arus akan semakin berkurang pada setiap simpang lah. Okey. Berbanding dengan lita bersiri, kalau lita bersiri arus tidak dibahagikan. Okey. Arus tidak dibahagikan, dia akan berjalan pada satu jalan. Okey, pada satu lita. Okey. Jadi nyalaan yang lebih terang akan berlaku pada lita bersiri. Okey. Cumanya adalah pro and con antara lita bersiri dengan lita selari ini. Kita akan bincangkan lebih lanjut lah pada soalan yang akan datang nanti. Okey. Okay, apa antara dia kelebihan antara lita siri dengan lita selari ni? Apa kelebihan dia? Yang apa yang kalau awak ingat, kalau awak belajar RBT, okey. Apa kelebihan lita selari berbanding lita bersiri? Yang selalu yang famous sekali apa dia? Kalau satu mentol rosak, mentol yang lain, lita bersiri, satu mentol rosak, mentol yang lain masih lagi boleh menyala. Masih lagi boleh berfungsi. Berbanding dengan lita bersiri, kalau satu mentol rosak, mentol yang lain juga akan tidak berfungsi sebab aliran arus tersebut telah terhalang oleh mentol yang rosak tersebut. Okey. Itu antaranya lah. Okey. Selanjutnya nanti kita akan bincangkan kemudian. Okey, Raja 9 menunjukkan satu lita elektrik. Okey, so satu lita elektrik. Okey, ada dua perintang yang disambungkan secara apa ni? Selari ke bersiri. Perintang 2 ohm dengan perintang 6 ohm. Disambung secara bersiri ke selari ni? Perintang dia. Ada siapa nak respon? Dua perintah ni disambung secara selari. Okey, secara selari. Okey. Jadi berapakah rintangan berkesan bagi lita tersebut? Jadi kalau ditanya rintangan berkesan, maksudnya dia minta awak dapatkan jumlah rintangan dalam lita tersebut. Okey. Jadi kalau perintah disambung secara selari, macam mana awak nak dapatkan jumlah rintangan dia? Kalau lita selari, macam mana awak nak dapatkan jumlah rintangan? Ada siapa boleh respon? Macam mana nak dapatkan jumlah rintangan? Apa rumus dia, equation dia? Tak ada? Rumus untuk dapatkan lita selari. Saya ubah ni kejap. Okey. Jadi rumus untuk dapatkan rintangan selari. Okey, sekejap Macam mana? 1 per R. 1 per R. R tot RT kan. Okey, ini maksudnya kita nak dapatkan rintangan berkesan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2.
1 per R2. Susah pula nak tulis kat sini. Okey, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2. Jadi maksudnya kat sini awak masukkanlah 1 per R1 berapa? 2 ohm, 1 per 2 tambah 1 per 1/6 ohm. 6. Okey. So awak tambahkan 1 per 2 tambah 1 per 6 berapa? 1 per 2 tambah 1 per 6. Yang ada kalkulator awak boleh tekan. Ini 1 per R total. Sama dengan, okey berapa? 1 per 2 tambah 1 per 6. Tolong kirakan. Ada yang kira 1 per 2, maknanya 3 per 6 tambah 1 per 6, 4 per 6. Okey, berapa 4? Berapa ni? Betul tak? 3 per 6 tambah 1 per 6. Okey, so jawapan dia 4 per 6. Okey, jadi R total. Sekarang ni R ni dekat bawah. R total ni dekat bawah. Okey, jadi R total sama dengan. Okay, awak buat darab silang. Yang mana? Silang. Okay, yang ni pindah atas, yang ni turun bawah. Okay, atas. So, R total sama dengan 6 per 4. Okay. 6 bahagi 4 berapa? 6 bahagi 4. Kira, tolong kira berapa? 1.5. 1.5. Berapa? 1.5. 1.5. Okey, 1.5 ohm. Tak nampak pula simbol ohm. Okey, so kita tengok jawapan dia, betul tak? Okey, ya betul. 1.5 ohm. Okey. So ini adalah pengiraan lah untuk lita selari. Macam mana nak dapatkan rintangan berkesan. Okey. Kalau lita bersiri, awak just tambah je kan. R total sama dengan R1 tambah R2. So awak akan dapat jawapan dia. Tapi kalau lita selari, ini adalah equation dia lah, rumus dia untuk mendapatkan rintangan berkesan. Okey. Selalunya awak kena berhati dekat sini. Okey. Selalunya awak kena berhati dekat sini. Okey. Selalunya, ini bukan jawapan akhir lagi. Okey. Sebab ini adalah 1 per RT. Okey. Jadi kalau awak kalau awak buat 4 bahagi 6, awak takkan dapat jawapan dia. Okey. So yang ini awak kena buat darab silang lah. Ataupun paling simple sekali, awak ingat kalau macam balikkan je. Okay, jadi kalau 1 per RT sama dengan 4 per 6, jadi RT sama dengan 6 per 4. Jadi 6 bahagi 4. So awak akan dapatlah jawapan dia 1.5. Okay, ada soalan tak yang ni? Jelas tak? Boleh ya. Boleh Okay, so saya nak pergi balik kat sini. Okay. Okay, so ni tadi jawapan dia 1.5 ohm. Okay. Okay, seterusnya soalan nombor 10. Okay, so yang ini dah masuk pada 7.3, kemagnetan. Okay. Pernyataan yang manakah tidak benar tentang ciri-ciri garisan medan magnet? Okay. Siapa yang masuk dalam ED puzzle pada kelas sebelum cuti tu, soalan ni ada kan? Apakah ciri-ciri bagi garisan magnet? Okay. So yang pertama, garisan medan magnet lebih rapat di medan magnet yang lebih kuat dan semakin renggang di medan magnet yang
lemah. Okay, jadi pernyataan ni betul. Okay. Kalau awak tengok, kalau awak buat garisan medan magnet, kalau semakin kuat medan magnet, semakin dekat dengan magnet, garisan dia akan jadi semakin rapat. Okay, kalau semakin lemah medan magnet, garisan medan magnet itu akan jadi semakin renggang. Okay. KB, garisan medan magnet tidak bertemu atau bersilang. Okay, ini pun pernyataan yang betul. Okay, garisan medan magnet dia tidak akan bertemu atau bersilang antara satu sama lain. Okay. KC, garisan medan magnet menghala dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi ini juga adalah pernyataan yang betul untuk ciri medan magnet. Okay, jadi yang ni awak kena ingatlah tiga ciri bagi medan magnet. Awak kena ingat. Okay, garisan medan magnet lebih rapat pada kawasan yang kuat, medan magnet. Yang kedua, garisan medan magnet tidak bertemu atau bersilang. Yang ketiga, garisan medan magnet menghala dari kutub utara ke kutub selatan. Jadi kalau awak lukiskan nanti garisan medan magnet tu, anak panah tu mesti menunjukkan daripada arah utara ke selatan. Okay. Yang tu nanti kita akan tengok lebih lanjut lepas ni. Okay. Okay, D adalah pernyataan yang salah. Okay, garisan medan magnet paling banyak boleh didapati di kutub utara. Tak ada. Okay, pernyataan tu memang tak ada lah. Memang salah. Okay. Okay, so dah habiskan soalan objektif. Ada soalan tak? Setakat apa yang kita dah bincangkan? Ada soalan? Any question? Tidak. Tak ada hari ni festive semua Yusof je. Dia menjawab Yusof dengan ni siapa ni? A ni siapa? Muhammad A ni. Yang perempuan-perempuan ni pasif je hari ni. Di first sekolah lepas cuti. Okey, kita tengok soalan subjektif. Okey. Pelbagai bentuk tenaga. Okey, saya tak ada buku dia. Soalan dia apa? Okey, awak kena tengok pelbagai bentuk tenaga kan. Okey. So, antara bentuk tenaga dia adalah yang pertama tenaga kinetik. Okey, contoh dia tenaga kinetik adalah angin dan ombak. Okey, angin dan ombak. Okey. Okey, kemudian tenaga elektrik, contoh dia sel kering dan penjana tenaga. Okey. Saya akan memastikan tenaga elektrik. Okey, tenaga kupaian graviti. Okey, tenaga kupaian graviti ni selalunya dipunyai oleh objek pada kedudukan yang tinggi. Okey, jadi yang mempunyai bentuk tenaga kupaian graviti adalah daun jatuh dan atlet melompat. Okey. Okey. Okey, kemudian tenaga kupaian elastik. Okey, contoh dia pembaris yang dibengkokkan. Jadi kalau awak bengkokkan pembaris, awak akan rasa tenaga yang cuba menolak dia kembali kan. Itu adalah tenaga kupaian elastik. Okey. Dan juga gelang getah yang diregangkan. Sama juga kalau gelang getah awak ambil, awak tarik, so awak akan rasa tarikan itu. Itu adalah tenaga kupaian elastik. Okey, tenaga cahaya, contoh dia apa? Lampu dan matahari. Okey. So tenaga cahaya awak dapati daripada lampu dan matahari. Okey, tenaga nuklear. Bom atom. Ya. Bom atom dan apa lagi? Logam radioaktif. Okey. Dia mempunyai tenaga nuklear. Okey. Okey, seterusnya tenaga haba. Okey, matahari dan api. Okey. Okey, tenaga kimia, sel kering, makanan. Okey, mempunyai tenaga kimia. Okey, ada lagi. Okey, habis. Okey, so itu adalah bentuk-bentuk tenaga
dan contoh-contoh je. Okey. Okey, soalan nombor 2. Okey, untuk charge elektrostatik. Okey, jelaskan situasi dalam raja-raja di bawah menggunakan pengetahuan anda tentang charge elektrostatik. Okey. Okey. Alan menggosok belon beberapa kali pada rambutnya. Apabila belon itu kemudiannya didekatkan Z cebisan pada cebisan tisu, cebisan tisu tertarik kepada belon. Okey. Jadi Alan dia menggosokkan belon pada rambut dia. Jadi belon tersebut apabila didekatkan pada cebisan kertas tisu tersebut akan tertarik pada belon. Okey. Jadi apa dia punya penerangan dia? Apabila belon digosok pada rambut, belon menerima elektron daripada rambut. Okey, yang ini kita dah bincangkan tadi pun sama. Okey, belon digosok pada rambut. Jadi belon akan menerima elektron daripada rambut. Okey. Hal ini membolehkan belon menarik cebisan tisu yang bercas neutral kerana wujudnya daya tarikan di antara cas positif pada tisu dan cas negatif pada belon. Okey. Jadi kalau antara cas negatif dengan cas neutral, dia akan menyebabkan berlakunya penarikan juga sebab dekat objek neutral tersebut ada cas positif. Okey. Jadi antara cas positif dengan cas negatif berlainan cas, dia akan menarik antara satu sama lain. Jadi itu yang menyebabkan kertas tisu akan tertarik ke arah belon. Okey. Sama juga dengan aktiviti yang awak buat hari tu. Awak buat pembaris dengan kertas, pembaris dengan awak gosokkan dengan tuala, betul? Kemudian awak dekatkan dengan cebisan kertas tertarik pada pembaris yang awak gosokkan tersebut. Jadi konsep yang samalah. Okey, sebab pembaris baru menerima elektron daripada tuala. Okey. Jadi awak dekatkan pada cebisan kertas yang neutral, walaupun neutral tapi dia ada cas positif. Okey, jadi negatif dengan positif dia akan menarik antara satu sama lain. Okey. Okey, situasi yang kedua, apabila sebiji belon yang telah digosok dengan kain bulu didekatkan kepada air yang mengalir, aliran air tersebut terpesong ke arah belon. Okey, yang ni pun kita dah bincangkan tadi, soalan objektif tadi. Okey, apabila digosok dengan kain bulu, belon menerima elektron dan menjadi negatif. Okey. Sekejap ada rakan baru masuk. Okay, bila didekatkan dengan aliran air, cas positif pada air tertarik kepada cas negatif pada belon. Okey. Sama jugalah situasi dia. Belon baru saja digosokkan dengan kain bulu, dia akan menerima elektron. Jadi dia bercas negatif. Awak dekatkan dengan air yang neutral, tapi air yang neutral tersebut ada cas positif. Jadi negatif dan positif dia akan menarik antara satu sama lain. Jadi ini akan menyebabkan aliran air sedikit terpesong ke arah belon. Okay, itu yang akan menyebabkan aliran air terpesong ke arah belon. Okay. Okay, ada soalan tak? Untuk elektrostatik. Ya. Okey, kemudian soalan yang ketiga, ini melibatkan elektroskop. Okey, apa kegunaan elektroskop ni? Elektroskop apa kegunaan dia? Mengesan kewujudan cas elektrik. Betul, untuk mengesan kewujudan cas elektrostatik pada objek. Okey. Okey, namakan bahagian-bahagian bertanda P, Q dan R. Okey, P ni apa nama dia?
Atas ni P ni nama dia adalah, Ceper logam. ya betul, ceper logam. Okay, Q. Apa Penebat. ni? Okay, Penebat. ya betul. Q adalah penebat. Manakala R, okay, R ni lah yang kita panggil sebagai apa? Kerajaan emas. Kerajang Kerajang emas. Kerajang emas. Okay, kerajang emas. Okay, kegunaan elektroskop. Tadi Yusof dah bagi tahu kegunaan elektroskop adalah mengesan kehadiran cas elektrik pada sesuatu objek. Okay, itu adalah kegunaan elektroskop untuk mengesan kehadiran cas elektrik pada sesuatu objek. Okey, soalan C. Nyatakan sama ada pernyataan di bawah benar atau salah. Okey, yang pertama, apabila objek bercas positif dibawa mendekati ceper logam yang neutral, kerajang emas akan mencapai. Betul atau salah? Benar atau salah ni? Satu objek yang bercas positif dekatkan dengan elektroskop yang neutral. Okey, pernyataan dia kerajang emas akan mencapah. Jadi pernyataan tu benar atau salah? Benar. Okey. Benar Benar. Okey. Dia kalau antara cas dengan neutral, dia tetap akan menolak. Sebab kalau cas positif, objek yang neutral, dia dekatkan dengan objek yang neutral. Objek yang neutral tu dia masih lagi ada cas negatif. Walaupun sedikit. Dia masih lagi ada cas negatif. Jadi dia akan menolak juga. Okey. Okey, yang kedua, apabila objek bercas negatif dibawa mendekati ceper logam yang neutral, kerajang emas tidak akan mencapah. Benar atau salah? Cas negatif dengan ceper yang neutral. Okey, sepatutnya kerajang emas tetap akan mencapah lah. Okay, jadi pernyataan ni salah. Okay, dia sama je dengan yang pernyataan nombor 1 ni. Okay, walaupun bercas positif, sama ada objek bercas positif atau objek bercas negatif, didekatkan dengan ceper logam yang neutral, dia tetap akan menyebabkan kerajang emas mencapah. Okay, sebab masih lagi ada daya tolakan dekat situ. Okay. Okay, yang ketiga, semakin jauh kerajang emas mencapah, semakin banyak kuantiti cas elektrostatik. Okey. Benar atau salah? Kalau maknanya semakin jauh, maknanya semakin banyak cas yang ada dekat elektroskop tu. Okey. Jadi pernyataan ni benar. Okey, betul lah. Kalau maknanya kalau semakin banyak cas yang terkumpul dekat elektroskop, jadi kerajang emas akan semakin mencapah, semakin menjauh capahan dia. Okey. Okey, yang keempat, apabila objek bercas negatif dibawa mendekati ceper logam elektroskop yang bercas positif, kerajang emas tidak akan mencapah. Okey, objek cas negatif didekatkan dengan elektroskop yang bercas positif, negatif dan positif. Jadi apa yang berlaku? Patutnya kerajaan emas akan mencapah ke tidak akan mencapah? Kerajaan emas akan mencapah. Ini memang obvious lah, memang akan mencapah sebab berlainan cas. Okay, jadi pernyataan ni salah. Okay, sepatutnya kerajaan emas akan mencapah juga. Okay. Malahan lebih jauh capahan dia berbanding kalau objek bercas dengan elektroskop yang neutral. Okey. Okey, boleh ada soalan? Tak ada soalan. Okey. Tak ada soalan, kita teruskan. Okey. Pernyataan D, soalan D. Raja di bawah menunjukkan sebuah eksperimen yang menggunakan elektroskop kerajang emas dalam keadaan berbeza. Lukiskan kedudukan kerajang emas dalam setiap raja.
Okay, so yang ini diminta awak lukiskan kedudukan keranjang emas. Okay. So yang pertama, objek bercas negatif didekatkan dengan elektroskop bercas positif, negatif dan positif. Jadi bagaimana kedudukan keranjang emas dekat sini? Dia mencapah ke tidak mencapah? Objek bercas negatif dan elektroskop bercas positif. Dia mencapah ke tidak mencapah? Okey. Mencapah. Okey, jadi negatif dan positif. Sepatutnya mencapah ni, salah ni. Negatif dan positif. Apalah mencapah Yusof? Keliru dah saya. Negatif dan positif. Kalau negatif dan positif dia menarik. Okey, dia menarik kan. Jadi kalau menarik, dia tidak mencapah lah. Betul ni. Dia tidak mencapah. Sebab objek bercas negatif dengan bercas positif dia akan menarik antara satu sama lain. Okey. Okey, kedua, objek bercas positif dengan elektroskop bercas positif. Kalau sama cas, positif dan positif barulah dia akan mencapah. Okey, dia akan menjauhi. Okey. Positif dengan positif dia berlainan cas, sama cas. Kalau sama cas dia akan menolak. Kalau berlainan cas dia akan menarik. Okey. Okey, yang ketiga, objek bercas positif, elektroskop bercas negatif. Positif dan negatif. Dia akan menarikkan. Jadi keranjang emas tidak akan mencapah. Okey. Dia akan stay dekat situlah. Okey, yang keempat, objek bercas negatif dan elektroskop bercas negatif. Negatif dan negatif yang sama cas dia akan menolak. Okey. Kalau sama cas dia akan menolak. Jadi keranjang emas akan mencapah. Okey. Okey, boleh. Ada soalan? Ada soalan tak kat sini? Dia konsep dia awak ingat kalau objek yang sama cas, kalau positif dengan positif, negatif dengan negatif, dia akan wujudkan daya tolakan. Dia akan menolak antara satu sama lain. Okey. Tapi kalau berlainan cas, antara cas positif dengan cas negatif, dia akan menarik antara satu sama lain. Okey. Itu dia punya konsep dia. Okey, apakah yang boleh dirumuskan daripada eksperimen DD? Okey, apa yang boleh dirumuskan? Okey, yang pertama, keranjang emas mencapah apabila objek yang dibawa mendekati elektroskop mempunyai cas yang sama dengan elektroskop. Okey. Ini yang saya katakan tadilah. Kalau sama cas dia akan mencapah. Okey. Ini kerana cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Okey. Cas yang sama akan menolak antara satu sama lain. Okey, keranjang emas tidak mencapah apabila objek dan elektroskop mempunyai cas yang berbeza. Okey. Keranjang emas tidak mencapah apabila objek dan elektroskop mempunyai cas yang berbeza. Ini kerana cas yang sama akan, bukan cas yang sama ni, cas yang berbeza. Ni salah ni, awak betulkan. Ini kerana cas yang berbeza akan menarik antara satu sama lain. Okey. Yang ini awak betulkan. Saya betulkan. Ini cas yang berbeza. Okay. Okay. Cas yang berbeza akan menarik antara satu sama lain. Okay.
Okey, seterusnya contoh elektrostatik dalam kehidupan harian, okey, yang melibatkan kilat. Okey, kilat ialah satu fenomena alam yang sering terjadi. Huraikan bagaimana fenomena tersebut berlaku. Okey. Jadi kilat adalah satu fenomena yang dihasilkan hasil daripada cas elektrostatik. Okey, jadi macam mana kilat berlaku? Okey, ini dia punya pernyataan dia. Okey. Semasa ribut petir, geseran antara awan dan udara menyebabkan awan menerima cas-cas elektrik. Okey. Jadi semasa ribut, angin yang kuat akan menyebabkan awan dan udara bergeser. Okey, jadi itu akan menyebabkan awan akan menerima elektron. Okey, akan menerima cas elektrik. Okey. Okey, jadi dekat sini bahagian atas awan akan bercas positif, manakala bahagian bawah awan bercas negatif. Okey. Awan akan bercas positif, manakala bahagian bawah awan akan bercas negatif. Okey, yang ketiga, daya tarikan di antara cas negatif pada awan dan cas positif pada bumi menyebabkan kilat terbentuk. Okey. Jadi dekat sini, dekat awan bahagian bawah dia ada cas negatif. Okey, dekat bumi ada cas positif. Jadi kalau cas positif dengan cas negatif akan menyebabkan apa? Adanya tarikan, betul, adanya tarikan. Jadi tarikan antara cas negatif di bawah awan dengan cas positif di bumi akan menyebabkan kilat terbentuk. Okey. Okey, seterusnya, sekiranya anda berjalan kaki di luar ketika kejadian ribut petir, apakah yang perlu anda lakukan untuk mengelak daripada terkena panahan kilat? Okey, mengapa? Okay, apa yang awak perlu buat? Sekiranya awak berjalan kaki di luar, ada berlaku ribut petir. Selalunya awak buat apa? Awak tunggu je ke? Apa yang awak buat? Apabila awak berjalan di luar, tiba-tiba berlaku ribut petir. Okay? So, apa yang perlu awak lakukan untuk mengelak daripada terkena panahan kilat? Okay? Jangan duduk di kawasan luas. Jangan duduk di kawasan yang luas lah. Okay? Kita cari tempat perlindungan. Okay? Cari tempat perlindungan seperti bangunan atau kereta yang boleh bertindak seperti sangka Faraday. Okay, sangka Faraday. Ini kalau boleh awak Google lah. Awak Google, awak search sangka Faraday. Okay, awak tengok macam mana yang dimaksudkan sangka Faraday. Okay. So, cari tempat perlindungan seperti bangunan atau kereta. Okay. Jadi, jika petir menyambar tempat perlindungan tersebut, cas-cas elektriknya akan bergerak melaluinya dan tidak terkena orang yang berlindung di dalamnya. Nya kat sini apa? Bangunan lah, bangunan atau kereta, rumah. Okay. Jadi sebab tu kalau berlaku ribut petir, ada kilat, kalau orang-orang tua-tua dulu-dulu dia panggil masuk dalam rumah. Okay. Jadi kalau ada panahan kilat dekat rumah, okay, cas elektrik akan mengalir dekat rumah tersebut. Dan dekat rumah ni ada konduktor kilat. Okay, konduktor kilat tu yang akan mengalirkan cas elektrik daripada kilat ke bumi. Okay, jadi orang yang berlindung di dalam rumah tidak akan terkena panahan petir tersebut. Okay. Okay, apakah kegunaan konduktor kilat pada bangunan? Dan bagaimanakah alat ini berfungsi? Jadi kat bangunan ada dipasang konduktor kilat. Apa fungsi dia? Konduktor kilat. Okay. So, konduktor kilat bertindak. Ya saya.
Kondak kilat tu menyalurkan arus kilat tu. Okey, betul. Okey, konduktor kilat dia akan menyalurkan arus cas daripada petir ke bumi. Okey, jadi konduktor kilat tu dia akan bertindak seperti jalan, laluan. Okey, laluan cas daripada kilat ke bumi. Okey, jadi dia tidak akan merosakkan wiring ataupun litar elektrik yang berada dekat rumah. Jadi kalau tiada konduktor kilat, dia akan cas elektrik tersebut akan mengalir melalui wiring yang ada dekat rumah. Jadi itu akan menyebabkan kerosakan pada peralatan elektrik. Okey. Jadi dekat sini konduktor kilat tu akan bertindak untuk mengurangkan risiko sesuatu bangunan daripada dipanah petir dengan menyediakan satu laluan bagi memindahkan cas-cas elektrik daripada kilat ke tanah, ke bumi. Okay, jadi konduktor kilat tu dia akan bertindak seperti jalan, seperti laluan. Okay. Yang mengelakkan bangunan tu dipanah petir. Okay. Okay, setakat ni ada soalan tak untuk elektrostatik? Ada soalan? Boleh Okey, baiklah. Kalau tak ada soalan, saya rasa cukup untuk hari ini dulu. Okey, kita stop sampai perbincangan untuk elektrostatik lah, untuk soalan subjektif. Okey, objektif kita dah bincangkan. Okey. Jadi untuk next class saya akan buat satu lagi sesi Google Meet untuk kita sambung perbincangan untuk bab 7 ni. Maknanya kita habiskan 7.2 dan 7.3. Okay, jadi minggu ni kita habiskanlah bab 7 ni. Okay. Jadi kita sambung pada kelas yang akan datang lah, 7.2 dan 7.3. Okay. Jadi setakat ni ada soalan tak untuk 7.1 terutamanya? 7.1 untuk Chaf. Ya saya? Tak ada. Tak ada Okay, jadi kalau tak ada soalan, saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi video pada hari ini saya akan sharekanlah dekat grup Telegram. Sharekan dalam grup Telegram, jadi awak boleh ulang tengok lah mana-mana yang tak faham, rasa tak faham, awak boleh tengok. Ataupun kalau masih tak faham, awak boleh PM pada saya lah. Okay. Ataupun kalau awak ada masalah untuk download, siapa yang ada masalah untuk download? Sebab kalau download ni memang data dia besar jadi mungkin saya akan wujudkan satu channel YouTube. Saya akan upload video dalam YouTube. Jadi awak boleh tengoklah. Okay. Itu perancangan saya lah. Jadi nanti kalau saya dah hasilkan channel tersebut, semua video Google Meet kita, saya akan masukkan dalam channel tersebut. Jadi awak boleh ulang tengoklah. Okay, apa-apa yang kita dah bincangkan dalam channel YouTube tersebut. Okay. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, ada soalan tak? Last call. Any question? Tak ada. Tak ada Okey, jadi kalau okey, baru dengar suara Aira ni. Tadi semua senyap je. Okey. Jadi saya stop kelas, saya tangguhkan kelas pada hari ini. Kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang, kelas yang kedua untuk minggu ni secara Google Meet juga. Sebab saya nak habiskan bincang bab 7. Okay. Jadi kita berjumpa pada kelas yang akan datang. Okay. Jadi terima kasih semua. Awak jaga diri. Okay. Sekarang ni kes makin bertambah. Tolong jaga dirilah. Kalau demam, cepat-cepat pergi klinik. Okay. Banyakkan minum air. Okay. Jadi terima kasih semua. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama-sama. Cikgu. Okay, sama-sama.